Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الخير والعافية والنجاة في الدنيا والآخرة بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita insya-Allah akan teruskan lagi dengan sesi perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah, untuk sesi perkongsian yang ke-19 insya-Allah. Semoga perkongsian audiobook ini bermanfaat untuk kita semua insya-Allah dan menjadi asbab untuk Allah kurniakan kita kefahaman yang tepat dalam beragama, sebagai bekal untuk kita membawa iman dan amal yang sempurna, bebas daripada apa jua bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, untuk membolehkan kita kembali jumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera insya-Allah. Perangi syirik, sucikan akidah, mantapkan syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Semoga Allah kurniakan sebesar-besar manfaat dunia dan akhirat, ganjaran dunia dan akhirat di atas jasa bakti beliau insya-Allah. Buku ini adalah terbitan Karya Bestari dan edaran oleh Grup Buku Karangkraf Sendirian Berhad. Dan sebagaimana dimaklumi, versi yang kita guna pakai untuk sesi perkongsian ini adalah versi PDF cetakan kedua tahun 2013. Dan sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan kitab ini, alhamdulillah, untuk dalam sesi-sesi sebelum ini telah dapat kita kongsikan pertamanya bab muqaddimah kitab, dan seterusnya bahagian 1 penjelasan 6 rukun iman, bab 1 Islam agama yang hak, yang merangkumi subtopik akidah atau i'tiqad, akidah dan syariat, ilmu tauhid, perbahasan ilmu tauhid, jenis-jenis tauhid, tauhid dan ayatul kursi, dan juga bab 2 ibadah dalam Islam, yang merangkumi topik maksud ibadah, pembahagian ibadah kepada am dan khas, dan juga jenis-jenis ibadah. Dan untuk bab 3 pula, umat yang terbaik, telah kita kongsikan sebelum ini subtopik Ahlussunnah wal Jamaah, dan sebahagian daripada subtopik Wasithiyah Ahlussunnah wal Jamaah.
yang akan kita lanjutkan lagi perkongsiannya di pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. Sama-sama kita ikuti sesi perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdul Yasin Hafizahullah ini. Semoga menjadi asbab untuk Allah perbetulkan, perelokkan kefahaman kita dalam beragama sebagai bekal untuk kita perelokkan pula i'tikad dan amal kita agar dapat kembali jumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera, bebas daripada apa jua bentuk kesyirikan dalam i'tikad dan ibadah kita, insya-Allah. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Hai sekalian hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kesemuanya. Az-Zumar ayat 53. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon berlindung kepadamu daripada kami mempersekutukan sesuatu apa pun jua denganmu, dalam keadaan kami mengetahui hakikat kesesatannya, dan kami memohon keampunan daripadamu atas apa jua bentuk kesyirikan yang kami lakukan yang tidak kami ketahui kesesatannya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bab 1, Islam agama yang hak. Alhamdulillah telah kita kongsikan bacaannya sebelum ini. Semoga bermanfaat. Bab 2, ibadah dalam Islam, juga telah kita kongsikan bacaannya sebelum ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Dan sekarang ini kita masih lagi berada di bab 3, yakni umat yang terbaik, yang sebahagiannya telah kita kongsikan bacaannya sebelum ini, yaitu subtopik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan sekarang ini kita berada di bahagian akhir daripada bab subtopik wasitiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang akan kita lanjutkan perkongsiannya dalam sesi ke-19 kali ini, insya-Allah. Dan kita masih lagi berada di dalam bahagian wasitiyah yang dituntut, iaitu
bahagian yang terakhir, insya-Allah. Di dalam sesi-sesi sebelum ini telah kita kongsikan bahagian pertama daripada wasitiyah yang dituntut dalam Islam, iaitu wasitiyah ahli sunnah wal jamaah dalam bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga bahagian kedua, yakni wasitiyah ahli sunnah wal jamaah yang dituntut dalam bab af'al Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahagian ketiganya, iaitu wasitiyah ahli sunnah wal jamaah dalam bab wa'ad dan wa'id. Dan insya-Allah untuk perkongsian audiobook ke-19 di pagi yang berbahagia ini akan kita teruskan lagi dengan bahagian keempat dan terakhir di dalam bahagian bab wasitiyah yang dituntut dalam Islam, iaitu wasitiyah tentang istilah iman dan agama. Umat Muhammad SAW yang paling bahagia dan paling baik adalah ahlu sunnah wal jamaah, ataupun dikenali juga sebagai Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang sejahtera, selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan kenyataan ini, maka jelaslah bahawa sesiapa yang ingin selamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Firqah An-Najiyah, atau dinamakan juga dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, mestilah murni akidahnya dan bersih minhajnya, iaitu akidah yang wasat, yang bersifat dengan sifat pertengahan, sederhana, yakni tidak melampau, adil dan terpilih. Supaya jelas makna wasitiyah yang dituntut oleh Islam, sehingga dengannya setiap kita layak digolongkan sebagai ummatan wasatah, umat pertengahan, maka berikut ini akan diterangkan beberapa faktor wasitiyah yang paling penting, iaitu pertamanya, wasitiyah di dalam ayat-ayat sifat-sifat Allah di antara golongan ta'til al-jahmiyah dan golongan tamsil dan tashbih. Keduanya, wasitiyah ahli-sunnah wal jamaah di dalam bab af'al Allah di antara golongan jabariyah dan golongan qadariyah dan lain-lainnya. Ketiga, wasitiyah ahli-sunnah wal jamaah di dalam bab al-wa'ad dan al-wa'id, yakni di antara golongan murji'ah dan golongan qadariyah. Dan yang keempatnya, wasitiyah di dalam istilah agama dan iman, yakni pegangan ahli-sunnah wal jamaah yang bersifat pertengahan, sederhana, adil dan terpilih, di antara keekstreman golongan Mu'tazilah dan Khawarij dan golongan Murji'ah, yang insya-Allah akan kita ikuti perkongsian bacaannya di sesi ke-19 pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. Wasitiyah ahli sunnah wal jamaah berkenaan dengan istilah iman dan agama. Dimaksudkan istilah iman dan agama ialah beberapa lafaz yang berkait rapat dengan janji Allah Subhanahu wa taala, sama ada janji baik ataupun buruk, seperti mukmin, muslim, kafir, fasik, zalim serta musyrik. Golongan al-wa'idiyah, yakni golongan Mu'tazilah dan Khawarij, mencabut iman daripada pelaku maksiat ataupun dosa.
lalu menamakan mereka sebagai kafir. Ini sama seperti dakwaan Khawarij dan meletakkan mereka iaitu pelaku maksiat dan dosa itu di antara dua kedudukan, yakni bainal manzalatain, seperti mana dakwaan Mu'tazilah. Manakala Murji'ah dan Jahmiyah pula mendakwa mukmin yang melakukan maksiat itu sempurna imannya. Mereka, yakni golongan Murji'ah dan Jahmiyah, menambah, dimaksudkan dengan iman ialah hanya keyakinan hati, yakni ma'rifah qalbiyah semata-mata. Golongan ini, yakni Murji'ah dan Jahmiyah, berpendapat bahawa Fir'aun dan Iblis adalah dua makhluk yang beriman. Sedangkan perkara ini bercanggah dengan kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala yang suci di dalam surah An-Naml ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Di dalam ayat ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan bahawa mereka, yakni Fir'aun dan Iblis itu, mengetahui dengan hati akan kebenarannya, tetapi tetap ingkar dalam ucapan dan perbuatan. Namun pengetahuan dan ataupun makrifah tersebut sama sekali sedikit pun tidak dapat memberi manfaat kepada mereka. Jika makrifat tersebut berguna, sudah tentu mereka tidak akan disifati dengan lafaz juhud, yakni mengingkari, dan ulu, yakni sombong di muka bumi ini. Oleh itu, sebagai akidah ataupun pegangan kepercayaan yang bersifat wasat, golongan Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Al-Firqah An-Najiyah ini, menetapkan di dalam prinsip kepercayaan mereka bahawa mereka tidak menggunakan nama dan tidak pula mengaitkannya dengan janji baik atau janji buruk, melainkan nama yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar inilah, maka menurut Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar adalah mukmin dan fasik pada masa yang sama. Orang tersebut masih lagi beriman, tetapi imannya kurang sempurna. Ini berdasarkan zahir hadis Nabi Muhammad SAW. La yu'minu man la ya'manu jarahu bawa'iquhu. Tidak sempurna iman seseorang yang tetangganya tidak merasa tenang kerana perbuatan dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menafikan iman yang sempurna daripada orang yang melakukan dosa besar terhadap jirannya. Namun demikian, dia masih juga dinamakan mukmin. Hakikat ini diperkuatkan lagi oleh ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Katakanlah, hai sekalian hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah sesekali kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kesemuanya. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menamakan mereka yang bergelumang maksiat sebagai hamba-hambaku dan menyandarkan mereka kepada dirinya sebagai sandaran kemuliaan. Ahli ilmu sependapat bahawa yang dimaksudkan dengan mereka dalam ayat tersebut adalah orang-orang mukmin yang berdosa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala,
dapat kita di pagi yang berbahagia ini untuk kita selesaikan perkongsian bacaan kitab, yakni perkongsian audiobook untuk sesi yang ke-19 berhubung kait dengan bahagian terakhir daripada bab wasitiyah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu wasitiyah di dalam ataupun berkaitan dengan istilah iman dan agama. Semoga Allah berkenan untuk kurniakan kita kefahaman yang tepat berkenaan dengan agamanya, dan Allah jadikan asbab untuk kita perelokkan, kita perbaiki, kita sempurnakan lagi iman dan amal kita untuk jadikan bekal balik jumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera, yakni tanpa apa juga bentuk kesyirikan di dalam akidah dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dapat kita balik jumpa Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepadanya, dan kita berkekalan dalam nikmat syurganya insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian memperuntukkan masa untuk sama-sama mengikuti sesi-sesi perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah ini. Semoga Allah kurniakan kita semua sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat insya-Allah. Dan untuk sesi perkongsian selanjutnya, jika diizinkan Allah Subhanahu wa taala, akan kita teruskan lagi dengan subtopik berikutnya daripada bab 3 ini, iaitu subtopik hakikat iman Ahlussunnah wal Jamaah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi di dalam sesi-sesi selanjutnya insya-Allah.